Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati rakan penolong kanan, ketua bidang, rakan-rakan guru dan murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Salam menjulangi pendidikan Sarawak. Fly kenyarang fly, fly high. Sudah lama kita tidak berjumpa dalam perhimpunan secara maya ini. Kepada murid cikgu daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 4, minggu ini adalah minggu pentaksiran. Cikgu doakan kamu berjaya menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh guru-guru itu dengan baik. Pastikan buat dengan bersungguh-sungguh, jujur dan patuh pada arahan guru. Sesi 2021 hampir berakhir. Cikgu menanti kamu kembali semula ke sekolah. Tampaknya itu tidak akan berlaku. Untuk itu, semua murid harus fokus. Teruskan belajar. Teruskan mengulang kaji pelajaran. Teruskan menjadi murid yang baik demi masa depan kamu. Kita berdoa sama-sama supaya pandemik ini segera berakhir. Dan dengan berakhirnya pandemik ini, dengan itu kita boleh semula kembali ke sekolah. Kamu boleh semula kembali ke sekolah seperti tahun-tahun sebelum ini. Sudah 2 tahun kamu tidak kembali ke sekolah. Sudah tentu kamu rindu sekolah kan? Begitu juga dengan guru-guru di SMK Merbau. Kami menanti kehadiran kamu semua ke sekolah. Kami tidak sabar untuk berkongsi pengetahuan kami. Kami tidak sabar untuk mendidik kamu semua. Untuk itu, pastikan kamu semua kekal selamat. Dan cikgu pasti ada lagi segelintir murid yang belum lagi mengambil vaksin. Pastikan untuk kembali ke sekolah pada tahun depan, kamu sudah mempunyai vaksin yang lengkap dos 2. Untuk itu, wawarkan perkara ini kepada rakan-rakan kamu yang belum lagi, supaya SMK Merbau ini selamat, menjadi kawasan yang selamat untuk kita hadir, datang, belajar, menuntut ilmu dan menyerlahkan bakat kita dalam pelbagai bidang yang sekolah telah sediakan. Murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, pastinya tertanya-tanya bagaimanakah sesi yang akan berlaku pada Januari, Februari tahun depan. Kamu akan kembali ke sekolah seperti biasa. Di sana kita akan membuat pelbagai pentaksiran lagi yang merangkumi meningkatkan tahap pencapaian kamu dalam pentaksiran bilik darjah. Untuk itu, macam cikgu pesan tadi, kamu mesti datang ke sekolah lah. Datang ke sekolah untuk mendapatkan ilmu yang berkenaan. Daripada cikgu, jaga keselamatan diri, kekal selamat. Akhir kata daripada cikgu, fight to be the best! Sejahtera dan salam minda sihat kepada semua warga Merbau. Bersua lagi kita dalam penghimpunan secara maya. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik sahaja. So hari ini saya, Cikgu Dari, Cikgu Konseling anda akan berkongsikan dengan anda semua satu topik khas, iaitu amalan 5S. Apa itu 5S? Bagi yang tak pernah dengar, hari ini dengar dan ingat dan amalkan. 5S ini sebenarnya satu gaya hidup, amalan masyarakat Jepun, yang mana rakyat Malaysia juga sudah amalkan. Malahan ibu kamu di rumah, kakak-kakak kamu, bapa kamu di rumah pun sudah amalkan 5S ni. Kamu yang tak sedar apa itu 5S. So, 5S ini adalah 1. Sisih. 2. Susun. 3. Sapu. 4. Seragam. 5. Sentiasa amalkan. Okey, kita mula dengan sisih. Sisih ni adalah proses di mana kamu mengasingkan barang yang kamu sudah tak perlukan dengan barang yang masih kamu perlukan. Contohlah, buku-buku lama kamu yang kamu dah tak guna, kamu dah tak buka dah tu. Okey, kamu boleh dermakan buku itu kepada kawan-kawan atau adik-beradik, anak-anak saudara, cousin kamu yang memerlukannya. Yang kamu perlukan pula, buku-buku yang kamu perlukan, kamu simpan elok-elok pada ruang belajar. Untuk amalan 5S ini, kamu boleh amalkan di ruang belajar, bilik tidur, dapur pun boleh, di mana-mana ruang sahaja dalam rumah kamu. Malahan dalam kelas juga bagi pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6, yang sudah turun ke sekolah. So, untuk sisih ini, kamu akan perlu buat keputusan penting sama ada barang itu masih diperlukan ataupun tidak. Kalau barang itu sudah lama kamu tak perlukan, sampai berhabuk, sampai rosak, maksudnya kamu kena buang, kamu kena sisihkan. Sama ada kamu buang, kamu bungkuskan, kamu hantar ke pusat recycle. Mana yang perlu, yang masih baik, yang kamu perlu gunakan, kamu susunlah di ruang yang sepatutnya. Buku-buku kamu susunlah di ruang belajar kamu, di rak-rak buku yang sepatutnya.
Itu sisir. Yang kedua, setelah kamu selesai proses sisir, kamu mula dengan proses susun. Okey, kamu menyusun dan melabel. Setelah kesemua barangan yang tidak diperlukan kamu asingkan. Okey, ini bertujuan memudahkan penggunaan dan penyimpanan. Contohlah, kamu nak letak buku rujukan, kamu kelompokkan bersama buku rujukan di satu ruang khas di ruang belajar kamu. Kemudian nota-nota ringkas kamu kelompokkan pada satu ruangan khas. Alat-alat tulis juga kamu simpan pada ruangan khas. Eloklah kamu mulakan amalan 5S ini. Okay, kemudian susunan barangan ini kamu perlu lakukan mengikut kumpulan yang sama. Contoh seperti cikgu beritahu tadi lah. Buku dengan buku. Kalau kamu nak kelompokkan buku sejarah dengan semua buku sejarah, boleh. Buku matematik kelompokkan bersama dengan buku matematik. So, senang kamu nak cari bahan untuk kamu belajar. Okey, yang ketiga, sapu. Okey, kita akan lebih selesa lah kalau kita membersihkan ruang belajar kita, terutamanya bila kamu nak mula sesi PDPR atau kamu mula nak ulang kaji. Pastikan kamu susun. Itu pun setelah kamu berjaya tadi sisir dan susunkan, baru kamu mula dengan proses sapu. Selain dari meningkatkan keberkesanan kamu belajar, menyapu juga boleh meningkatkan tahap keselamatan. Contohlah, ruang belajar kamu tiba-tiba lah kamu terpijakkan garpu. Garpu kamu makan mie Indomie semalam tu. Tengah malam belajar rasa-rasa lapar masak mie Indomie. Terpijak pula garpu tu tak nampak. Itulah tujuannya tadi, kamu kena sapu, kamu nampak sampah-sampah yang tak perlu tu. Itu sapu. Yang keempat seragam. Seragam hanya kamu dapat lakukan setelah aktiviti sisir, susun dan sapu. Seragam ni maksudnya kamu contohlah, kamu nak susun buku-buku yang kamu perlukan tu dekat ruang atas. Kalau nak letak dalam fail, mungkin kamu pilih fail warna-warna yang kamu suka. Contohlah, biru untuk buku tingkatan 5, hijau untuk buku tingkatan 4. Itu contohnya lah. Ini terpulang dengan kreativiti kamu sendiri. Seragam ni dia penting untuk kamu kekalkan kebersihan tempat belajar pada tahap asalnya kamu mula buat amalan 5S ini, agar segala usaha kamu tadi menyusun semua itu tidak sia-sia. Yang kelima, sentiasa amalkan. Setiap daripada kita perlu fahamlah patuh dan usaha untuk mengamalkan penjagaan kebersihan tempat belajar kita sendiri, terutamanya ruang belajar kamu di rumah maupun di kelas masing-masing. Janganlah dalam kelas tu, contoh kelas tu kan, ada rak ni penuh dengan sampah. Rak meja kamu tu, laci meja kamu tu, yang tu kamu kena buang lah. Dan kemudian yang amalan kebersihan ni memang dituntut oleh masyarakat dan semua agama lah. Tak kira apa bangsa, tak kira apa agama, kebersihan ni sangat penting. Sebab itulah kamu kena amalkan selalu. Sebab kenapa? Amalan kebersihan inilah yang merupakan permulaan daripada kepribadian kita. Orang nampak kita yang mengamalkan kebersihan, orang nampak kepribadian kita. Yang tak mengamalkan kebersihan pun, kamu nak pandang pun rasa geli saja kan. So itu adalah 5S ringkas sahaja. Cikgu ulang sekali lagi. Yang pertama, sisir. Yang kedua, susun. Yang ketiga, sapu. Yang keempat, seragam. Yang kelima, sentiasa amalkan. Cikgu harap kamu dapat mengamalkan 5S ini, dan permulaannya untuk 2022 nanti kamu sudah ready dengan ruang belajar yang kemas dan tip-top. Sebelum itu cikgu akhiri dengan pesanan untuk hujung tahun ini, sediakan diri anda, lengkapkan diri anda sebaik-baiknya secara mental, secara fizikal. So 2022, tetapkanlah matlamat kamu. Apa matlamatnya? Ada masa lagi nak fikir kan? Tetapkan matlamat kamu. Readykan diri kamu untuk sesi persekolahan 2022 pula. Yang penting, mulakan 5S anda. Sekian sahaja daripada cikgu.
Terima kasih. Kita jumpa lagi di perhimpunan yang akan datang.